A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersua lagi kita pada pagi ini dalam meja Tanyalah Ustaz bagi edisi pada hari ini 5 Julai 2022 bersamaan 5 Zulhijjah 1443 Hijri. Tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita bicarakan pada pagi ini iaitu pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala dengan topik ihsan sesama makhluk. Jadi sebagaimana biasa kita bawakan ke studio bintang ilmuwan pada pagi ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, baju berbunga-bunga. Masya-Allah. Perkembangan terkini saya tengok Ustaz, masya-Allah, Melaka, Kedah. Lagi nak pergi Kedah pula ni. Sehari kita hari ini di meja Tanyalah Ustaz pula hari ni, masya-Allah. Alhamdulillah alamin. Jadi para penonton, semestinya bagi anda yang ingin mengajukan soalan atau kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, Fadhil Ustaz, kita mengalu-alukan para penonton untuk hubungi kita menerusi talian yang tertera di kaca TV anda iaitu 18881677 untuk talian bebas tol kita, atau boleh saja paling mudah terus tinggalkan soalan anda menerusi poster pada ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan live kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 sebagaimana biasa kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Fadhil Ustaz berbicara tentang hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah tentang ihsan sesama makhluk. Jadi sebagai mukadimah topik pada pagi ini, fatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan tuan-tuan, jangan lupa untuk kita berdoa pada waktu pagi ini. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amalan yang diterima oleh Allah SWT. Amin, insya-Allah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amalan yang Engkau terima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita nak bincang tentang satu sifat yang kena ada dalam diri kita, antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia, yang namanya ihsan. Ihsan bermaksud berbuat baik. Lawan dia berbuat jahat. Salih ala sayyidina Muhammad. Ihsan ditakrifkan sebagai dengan makna membuat sesuatu kebaikan dengan penuh keikhlasan kerana Allah dan melakukan secara tekun dan terbaik. Kesempurnaan seseorang insan itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kesempurnaan amalan seseorang itu adalah bergantung kepada sifat ihsan yang ada dalam diri setiap orang muslim, bahkan ibadat yang dia lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mungkin menjadi sia-sia dan tidak mendatangkan apa-apa manfaat seandainya tidak disertai dengan sifat ihsan. Tegasnya ihsan adalah merupakan salah satu daripada asas penting dalam kesempurnaan
dalam kita melakukan sesuatu ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun ihsan ini mempunyai maksud yang lebih luas, bukan sekadar hubungan kita dengan Allah SWT, bahkan terkait juga dengan hubungan sesama makhluk. Maka ihsan ini ada dua keadaan, kata ulama. Yang pertama, ihsan dengan urusan ibadat kepada Allah. Ini kemuncak kepada pengabdian manusia kepada Allah, iaitu kita melaksanakan ibadat dengan sepenuh hati dan dengan teliti. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu melihat Allah. Dan seandainya kamu tidak mampu melakukan demikian, maka beringatlah bahawa Allah melihat kamu. Jadi dalam konsep ibadat kita kepada Allah ni ada dua peringkat. Allahumma salli alaihi wasallam, dia panggil ihsan. Yang pertama dia panggil musyahadah. Melakukan ibadat seperti nampak Allah di hadapan, bukan dengan maksud nampak zat Allah tu, melihat kebesaran Allah dalam dia melakukan ibadat kepada Allah SWT. Yang kedua, dia sebut muraqabah. Muraqabah ini merasa dia diperhatikan. Boleh bayang tak kalau kita solat, kita rasa diperhatikan. Kita buat ibadat apa pun dirasa diperhatikan, maka dia akan melakukan ibadat tersebut dengan sebaik-baik ibadat. Itu peringkat yang pertama, disebut ihsan dalam hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, ihsan dalam hubungan sesama makhluk. Yang inilah yang nak kita bincangkan pada hari ini. Hubungan sesama makhluk, contoh berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada manusia sekeliling kita, dan termasuk makhluk Allah yang lain. Hadis yang kita bincangkan pada hari ini, hadis yang ke-17 daripada susunan hadis yang disusun oleh Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad An-Nawawi rahimahullah taala dalam matan Arba'in Nawawiyah. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhatah wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih zabihatahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dalam urusan segala sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apabila kamu membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu mahu menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan itu, dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau, dan hendaklah dia menyenangkan haiwan sembelihan itu. Hadis ini merupakan salah satu daripada kaedah-kaedah yang ada dalam agama yang sangat penting. Dia mengandungi keteguhan yang jitu dalam setiap pengajaran agama Islam, kerana seseorang insan itu dalam melakukan sesuatu perbuatan, hendaklah dia melakukannya dengan mencapai kehendak-kehendak dalam syariat agama yang sempurna. Maka Allahumma salli alaihi ihsan ni kita dapat fahami bahawa sallallahu alaihi Muhammad, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni, dia mestilah ada sifat ihsan. Nak mudah faham konsep ihsan yang nak kita bawa, yang nak kita bincangkan ini tuan-tuan, ialah Allahumma salli alaihi Muhammad, kita meletakkan diri kita pada situasi orang tersebut. Letak bahasa kami, bahasa kita orang kampung kita ni, kita put ourselves in their shoe. Itu bahasa kita kan. Kampung mana? Kampung kita lah. Letak diri kita pada tempat tu, maka kita akan berlaku ihsan. Konsep kepada ihsan ni ada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Hatta kepada haiwan sekalipun. Dalam hadis ni cerita, kalau nak membunuh, perelokkan pembunuhan. Kalau nak menyembelih, perelokkan penyembelihan. Jadi insya-Allah itulah sedikit mukadimah yang nak kita bincangkan. Sallallahu alaihi berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ihsan sesama dengan makhluk. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan kefahaman dan kita dapat bincang dengan selanjutnya dengan detailnya selepas daripada ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah tabarakallah. Bertepatan pula semalam kesinambungan untuk topik kita pada hari ini. Semalam Al-Fadhil Ustaz dan juga moderator kita berbicara tentang fiqh sembelihan. Jadi bila Ustaz sebut tentang sembelihan dan juga ihsan kepada makhluk ni, jadi perkara itu juga perlu kita huraikan, mungkin tambahan sedikit selepas ini kerana kita nak raikan dulu Ustaz.
Ustaz. Soalan daripada sahabat kita terlebih dahulu. Soalan pertama menerusi sahabat Facebook Nurul Huda Tajuddin yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ihsan terhadap makhluk ini juga boleh dikaitkan dengan cara dan etika untuk melakukan sembelihan agar tidak berlakunya penzaliman terhadap haiwan yang hendak dikorbankan? Mohon pendapat Ustaz tentang perkara ini. Kadang-kadang tengok lembu lari dan sebagainya, kadang-kadang ditarik, diikat, disentap dan sebagainya. Jadi ini sembelihan ni Ustaz, ihsan terhadap haiwan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya yang Islam bawa. Islam ajar dekat kita bukan sekadar ihsan ni kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. Kalau kepada haiwan sendiri diajarkan. Bahkan dalam hadis ni cerita tentang membunuh. Dan ulama-ulama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadis membincangkan bagaimana konsep ataupun cara pembunuhan yang sepatutnya hatta kepada musuh dalam peperangan. Bukan cerita kita sama-sama orang Islam. Ni depan musuh dalam perang yang dia main nak bunuh kita. Kita boleh bunuh dia. Tapi bunuh dia pun ada cara yang dibenarkan pada syarak dan ada yang dilarang daripada syarak. Subhanallah, tak boleh hatta tak boleh selepas dia mati tak boleh nak pi toreh dia, tak boleh nak potong-potong anggota dia, mati habis selesai, dah habis selesai. Kalau dia buat macam tu maka ada tindakan pula dia kena kenakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sampai ke tahap macam tu. Dan diajarkan kepada kita ihsan ketika menyembelih binatang. Allahumma salli dalam agama terdapat adab-adab yang perlu kita lakukan bila kita nak menyembelih binatang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagainya, antaranya ialah ia terhasil dengan tajamnya pisau agar penyembelihan itu dapat dilakukan dengan sempurna, dapat menghilangkan nyawa binatang tersebut dengan segera. Jadi tajamkan pisau. Dan yang kedua, menyembunyikan pisau tersebut daripada pandangan binatang sembelihan tu. Jangan ditunjuk kat dia. Dia tunjuk kat dia. Nampak ni. Tunggu Ustaz. Tadi dia kena ada tendang sekali. Waktu dia tarik tu kedekar sekali dia kena tendang. Lepas tu dia ambil pisau dia. Nampak dah tunggu Ustaz. Tak boleh tuan. Ugut. Allahumma salli ala sayyidina. Yang ketiganya ialah dia menyembelih binatang tersebut dalam keadaan dia sekali sembelihan saja. Sekali je. Kata Nabi SAW, idza dzabaha ahadukum falyujahiz. Jika seorang daripada kamu menyembelih, maka hendaklah membunuhnya dengan sekali sembelihan sahaja. Manakala adab yang lain ialah berbelas kasihan. Kita kena belas kasihan kepada binatang sembelihan tersebut. Tarik dia dengan tuntutan yang baik-baik. Dalam Sunan Ibnu Majah, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW pernah melewati seorang laki-laki yang mengheret kambingnya dengan memegang telinga kambing tersebut. Maka Nabi SAW pun berkata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Da'udhunaha wa khudh bisa lifatiha. Lepaskan telinganya dan peganglah bahagian depan tengkuknya. Nabi SAW ajak sampai ke tahap macam tu. Ada lagi perkara-perkara yang perlu kita lakukan dalam Allahumma salli ala Muhammad. Tindakan kita untuk kita menyembelih binatang dengan sebaik-baiknya, iaitu dengan bersifat ihsan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan selepas ini Ustaz. Mungkin tambahan bagaimana berlaku ihsan terhadap haiwan sembelihan, insyaAllah. Jadi tentunya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi kita bersama Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar untuk kita terus berbicara topik hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-17, ihsan sesama makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan, Fadhil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook untuk kita raikan. Baik, soalannya kalau kita dapat saksikan menerusi paparan skrin pada ketika ini, ada Hasnuin Wahid bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, baginda Nabi SAW telah bersabda, hendaklah salah seorang daripada kalian menajamkan pisaunya serta tidak menyeksa kepada sembelihannya.
Walaupun pisaunya tajam, tetapi sebelum disembelih binatang itu, ada kalanya dalam masa menumbangkan haiwan itu bermacam cara dilakukan, seperti seolah-olah menyeksa untuk menumbangkannya. Adakah itu dibenarkan dalam Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Encik Hasnoin, Masya-Allah, Syed Simat Wahid, atas soalan yang sangat baik ni. Subhanallah, betul lah, kadang-kadang kita tengok dah, ya Allah, dia dah punya nak berjatuh tu, kita pula jenis kecil-kecil. Saya pernah, waktu saya duduk kat Yaman dulu kan, tengok kalau seekor kambing tu seorang buat je. Dia tak ada apa pun, dia nak zas, kangkat, macam tu, simple lah. Kita tengok, oi, terror betul. Kita seekor kambing tu pun 8 orang, macam tu, kan. Riuh lah, meriah tu. Tu tak kira lembu lagi, nak tumbangkan lembu, ya Allah, kau nampaknya salih ala syamat tuan-tuan. Tapi Allahumma salli ala sayyidina walaupun begitu, mestilah ada adab-adab yang perlu kita lakukan ataupun dilaksanakan bagi menghormati binatang sembelihan tersebut. Nah, salli ala sayyidina. Nabi SAW pun dalam hadis menceritakan bila Nabi SAW nak menyembelih, Nabi SAW meletakkan tapak kakinya, meletakkan kakinya di leher binatang tersebut. Nampaknya macam kuajar dah macam, oh tak patutlah apa semua. Tapi itu kaedahnya salli ala sayyidina untuk kita memudahkan penyembelihan tersebut. Kalau kita tak buat macam tu, nanti dia meronta-ronta apa sebagainya, menyebabkan nanti lagi susah, dia akan menyebabkan lagi lambat dia lagi lambat proses penyembelihan tersebut yang menambahkan kesakitan kepada binatang tersebut. Maka proses itu perlu berlaku walaupun nampak macam kasar sikit, nampak apa, dan tujuan dia adalah untuk memudahkan pada proses penyembelihan yang lebih menyakitkan. Kena lock leher lah, lock leher dia kan. Jadi subhanallah saya, maka selain daripada tu, Nabi SAW juga SAW melarang kita daripada kita memotong kulit. Jangan sampai ke tahap macam tu, sampai dia terluka memotong kulitnya sebelum dia disembelih. Jangan sampai kita tak puas hati dengan dia, kita buat sampai ke tahap dia melukakan atau mencederakan dia. Selain daripada tu, ada lagi amalan-amalan yang lain yang perlu kita buat, ialah antaranya ialah kita menghadapkan dia ke arah kiblat, membacakan bismillah ketika menyembelihnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian kita Allahumma salli alaihi wasallam membiarkan, selepas kita sembelih tu, kita membiarkan dia sejuk sehingga lenyap nyawanya dan menghadirkan niat dalam hati untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allahumma salli, kita juga perlu ada dalam hati kita ni mengiktiraf bahawa binatang sembelih itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah mengurniakan dan mempermudahkan binatang tersebut untuk kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan di antara yang lain tuan-tuan, di antara benda yang lain perlu kita ingat ialah bila kita nak melakukan sembelihan, binatang ini juga ada perasaan. Maka kalau kita nak menyembelih, jangan letak binatang yang disembelih di hadapan dia. Maksudnya pelaku penyembelihan kawan dia lah di depan dia. Nak sembelih kawan tu kat depan, dia akhirnya nampak dia ketakutan dia. Maka jangan sampai kita melakukan perkara demikian, dia tidak dikira sebagai orang yang ada ihsan dalam melakukan penyembelihan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Amin, insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya, Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil kita yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Ustaz Jeffrey Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kita hablum minallah, hablum minan nas. Yang kita bincanglah hablum minan nas ini. Hubungan sesama manusia dan makhluk inilah. Tak kisahlah binatang ke apa pun, kata Ustaz tadi. Soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita nak ambil tahu dah berbuat baik dalam masyarakat. Bukannya mudah Ustaz sekarang ni. Kan ada yang kata, hang aku, hang jangan jaga hak aku, hang jaga hang sudah. Orang belah utara kata lagu tu lah. Jadi yang ni yang kita tak tahan telinga ni, Ustaz. Yang kita nak buat baik ni, kita dah tahu benda tu tak elok, kita nak cegah amal makruf nahi mungkar. Tapi disalah tafsir yang mengatakan kita ni suka sangat jaga tepikan orang. Tak boleh. Orang marah pula Ustaz, kita tegur orang tak berteguk siapa sampai ke berpuluh-puluh tahun. Jadi soalan saya, daripada apakah pandangan Islam dan Ustaz sendirilah mengenai perkara yang macam ni, bagaimana cara untuk kita menyelesaikan dan pelan tindakan yang harus kita lakukan sekiranya perkara begini berlaku dalam masyarakat. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata apa pepatah menyebutkan ditelan mati emak, di luah mati bapak. Masya-Allah. Sempat lagi dah. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid bertanya. Kadang-kadang nampak
kesalahan yang dilakukan itu, walaupun taklah secara besar tapi perlu ditegur. Tapi nak tegur nanti kan takut terasa pula. Ya, baik, Allah Subhanahu. Terima kasih Encik Omar, masya-Allah, atas soalan yang sangat baik tadi ni. Dan terima kasih juga pada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook, yang bantu kami untuk kita sharekan live kita ni seluas-luasnya kan. Itu pun ihsan juga tu. Kesian dekat kawan-kawan kita yang tak tahu lagi tentang Allah SWT. Rupanya banyak kaedah-kaedah dalam penyembelihan ini yang sangat penting untuk kita ambil berat. Betul. Dan yang kita tak tahu, kita sekadar nak buat korban tapi kita tak tahu. Dan salah satu pada ihsan ini ialah berkasih sayang sesama dengan Islam, orang Islam. Dan ia merupakan tanggungjawab yang perlu kita lakukan. Kita tak boleh nak biar kawan-kawan kita ni bukan jaga tepi kain. Kita udah Islam ni dia ada kod jaga tepi kain. Yang tak boleh jaga dalam kain. Apa yang berlaku dalam rumah tangga dia tu jangan kita duduk kacau sangat. Tetapi benda yang zahir pada penglihatan kita. Sebagai contohnya, kainnya terbuka, terkoyak kan. Kita kena bagi tahu kat dia kan, koyak dia nampak aurat dia, ataupun dia tak menutup aurat dengan sempurna. Apa tanggungjawab kita untuk menasihati dia supaya dia dapat menutup aurat dengan sempurna? Kata Nabi SAW, ad-din an-nasihah. Agama itulah nasihat. Ulama menyebutkan nasihat ini bermaksud apa? Ialah kamu mengharapkan kebaikan kepada saudara kamu sebagaimana kamu mengharapkan kebaikan itu ada pada diri kamu. Ini juga ihsan. Takkan kita nak biar dia masuk neraka, tuan-tuan. Tambah-tambah anak-anak keluarga kita sendiri. Berapa ramai di kalangan kita yang anak-anak kita sendiri pun tak tutup aurat dengan sempurna. Tak solat bahkan. Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama sekali ialah kita menasihati dengan sebaik-baiknya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Hikmah guna perkataan tersebut, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa kita menasihati? Pasal apa kita nak menegur? Sebab ihsan. Kita tak mau dia masuk neraka, kita tak mau dia azab sebab kita mengaji benda-benda tersebut. Maka kita tak sanggup untuk membiarkan saudara-saudara kita tenggelam dalam kemaksiatan. Allahumma salli Muhammad, dan Allahumma salli usaha kita untuk mengeluarkan mereka daripada kejahilan ataupun daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut. Dan itulah salah satu daripada ihsan yang perlu ada dalam hati setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Buatlah apa-apa yang perlu kita lakukan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, apabila kamu melihat kemungkaran, fayugharu biyadih, cegah dengan tangan kamu. Fa illam tastati' fa bilisanih, kalau kamu tak mampu, cegah dengan lidah. Fa illam tastati' fa bil qalbi, kalau kamu tak mampu juga dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Benar-benar terjawab persoalan sahabat pemanggil kita sebelah tadi. Dan berikutnya kita di talian pada ketika ini untuk kita raikan sahabat pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Anas, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Ya, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah, terima kasih Da'i dan Ustaz sihat ya? Alhamdulillah sihat Kak Iyat, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, boleh Kak Iyat ajukan soalan? Sila Kak Iyat, insya-Allah. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iyat nak tanya, adakah ihsan ni juga boleh kita kaitkan dengan tanggungjawab Ustaz? Lagi satu Ustaz, kadang kita dalam majlis ilmu pun kita susah nak senyum Ustaz. Jadi adakah itu juga boleh dikatakan sebagai ihsan sesama kita? Walaupun di masjid, di mana-mana kita hanya senyum atau bagi salam dengan orang yang kita kenal saja. Jadi Kak Iyat nak minta panduan daripada Ustaz lah. Macam mana kita nak ubah sikap kita tu. Dan lagi satu Ustaz, ini soalan Kak Iyat ni macam soalan macam makcik-makcik sikit lah. Kita kadang, adakah tu metos Ustaz? Bila kita sayang haiwan tu, kita tak boleh makan. Macam kita tengok ayam yang kita bela kan. Ataupun kita tengok daging orang sembelih tu, dia tak nak makan, laku kesian dengan dia. Jadi bila kita kesian tu, kita tak boleh makan. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya melemparkan senyuman Ustaz. Takut dalam majlis ilmu tengok moderator masamnya ingatkan tegur saya kan. Terima kasih Kak Iyat yang berkongsi rasa tu, dua soalan yang bertanya tu. Fadhil Ustaz mungkin respons sikit. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kerana sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat ke-195. Jadi tuan-tuan, salah satu daripada Allahumma salli ala Muhammad, sifat ihsan yang ada dalam diri hati seorang itu ialah macam mana saya sebut tadi ni. Kita letak diri kita pada tempat orang tu. Kalau kita suka orang buat baik, kalau kita suka orang buat baik dengan kita, maka kita buat baiklah dengan orang. Kalau kita suka, kita jumpa orang senyum dengan kita, maka kita senyumlah dengan orang. Kalau kita jumpa orang, kita tak suka orang buat khianat, bohong kita, tipu kita, zalim kat kita, maka kita jangan buat khianat, jangan tipu dan jangan zalim kat orang.
salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu sifat itu paling mudah kalau kita letak sifat ihsan macam tu. Nabi SAW kata, berbuat baiklah salli ala sayyidina Muhammad, walaupun sekadar kamu berjumpa dengan saudara kamu dalam dengan wajah yang tenang, wajah yang ceria. Itu perintah Nabi SAW. Pasal apa? Pasal nak bagi tenang hati saudara se-Islam kita. Boleh bayang tak jumpa muka com macam orang utara cakap com macam tu. Com lama tak dengar kata tu. Alah duduk tak lama tak balik kampung. Lama tak balik kampung. Kan subhanallah. Jadi kata jumpa com je muka muncung aja. Apa perasaan orang tersebut? Tama-tama sekali orang tu akan rasa bahawa mungkin aku ada masalah dengan persepsi tu Ustaz. Dia akan mewujudkan persepsi. Dia ni masalah apa? Aku ada masalah dengan dia kan. Jadi gelisah orang tersebut. Solat Jumaat. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita ada masalah, tapi jangan bebankan masalah kita kepada orang lain. Kita boleh berkongsi masalah kita kepada orang lain, tapi jangan bebankan masalah kita dengan orang lain. Berkongsi dengan membebankan itu lain, dua perkataan berbeza kan, dua maksud yang berbeza. Berkongsi dengan maksud aku ada masalah ni. Kalau kadang-kadang dia bukan nak minta tolong, tapi sekadar nak orang tu mendengar saja. Tapi kalau kita bebankan dia dengan satu benda yang sangat tak baik yang kita selalu buat, tahu apa ni? Kita tinggalkan orang dengan keadaan tertanya-tanya. Kita dengan suami kita, kadang dengan isteri kita. Kita ada masalah dekat pejabat. Kita balik tak apa yang kita buat, kita lemparkan masalah itu kepada ahli keluarga kita. Kita ada masalah kat pejabat. Anak-anak kita balik sambut-sambut, ayah balik dah. Kita tepilah. Anak kita, pasal apa aku kena hari ni kan? Tanya pula. Isteri kita apa nak makan apa ni? Tanya tak kerti masak. Kita apa aku buat salah apa ni? Lepas tu bila ditanya pula pasal apa ni abang? Diam sudahlah. Tahu tak apa yang kita buat? Kita ada masalah. Akhirnya kita bebankan isteri kita, kita bebankan anak-anak kita dengan masalah kita. Dia tak tahu apa punca dia. Apa yang aku buat ni? Maka tuan-tuan, itu merupakan perbuatan seorang yang tidak ada ihsan dalam diri dia. Kalau rasa nak kongsi, cerita. Kalau rasa tak mau kongsi, jangan lepaskan masalah itu kepada mereka. Mudah-mudahan terjawab kat ayat, insya-Allah. Kita mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang yang ada ihsan dalam hati. Allahu a'lam. Boleh berkongsi perasaan, tapi jangan membebankan orang lain. Insya-Allah itu satu kata-kata yang perlu kita jadikan azimat dalam kehidupan kita. Banyak lagi para penonton yang akan kita kongsikan topik pada pagi ini. Kita nak berjeda seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-17, ihsan sesama makhluk. Dan masih lagi kita bersama Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang menonton kita pada pagi ini, yang ingin mengajukan soalan atau kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-888-1677, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Fadil Ustaz, sebentar tadi Kak Yat menerusi panggilan telefon bertanya soalan yang kedua. Kalau kita dah bela lama haiwan yang boleh dimakanlah, ayam, lembu, kebau, kadang-kadang rasa kesian lah Ustaz nak makan, rasa sayang pula tak sampai hati. Bagaimana Islam memandang situasi ini Ustaz? Allah Ustaz Syamad. Halal tetap halal, dia tak akan berubah jadi haram. Cumanya di antara sanggup dengan tak sanggup. Bila sayang kan, kita sayang tengok, ya Allah sembelih, Allah sayangnya ayam ni, aku bila kecil dulu besar ni, waktu tu beli warna hijau biru, dia cantik-cantik. Kita beli kat pasar tu warna-warna kan, spray cat pun. Dulu ada jual tau, ada warna merah kuning cantik kecil-kecil. Yang warna pink tu gila pink. Lepas tu bila dibela dia makin besar umur sayang pula. Elok dia nak sembelih, suami dia kata apa, kita sembelih ayam kita makan. Oi tak maulah, sayang sangatlah sayang. Kalau disembelih juga boleh makan tak? Makanlah tuan-tuan, cuma antara sanggup
sanggup makan dengan tak sanggup makan disebabkan sayang macam tu je lah. Siap bagi nama Ustaz Rainbow nama. Rainbow. Macam Pipin pula kan. Subhanallah saya mak tuan. Kadang-kadang arnab lah macam-macam. Dia halal tetap halal. Tak berubah dia menjadi haram. Cuma antara sanggup makan dengan tak sanggup makan. Saya pun ada yang saya tak sanggup makan, jadi saya tak boleh nak makan. Arnab saya tak pernah makan. Saya Muhammad. Burung puyuh pun saya tak boleh makan pasal saya duduk tengok dia tu kecil-kecil yang nampak kaki tangan dia, saya tak sanggup nak makan. Jadi saya tak, bukan benda tu tetap halal tapi saya yang tak sanggup makan. Itu ada beza di antara sayang muslimat halal dan benda yang kita tak sanggup untuk makan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawablah ya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti nak beli nasi nak lambakkan burung puyuh dalam tu. Jadi ustaz makan tak rasa burung puyuh Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Baik, berikutnya Fadil Ustaz, kita ingin raikan soalan daripada sahabat kita. Okey, di talian Ustaz. Sebelum itu di talian ada pemanggil yang berikutnya. Ramai penonton kita buat panggilan hari ini Ustaz. Mungkin peminat Fadil Ustaz kot. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi burung. Anas dan Ustaz. Okey, soalan saya pagi ini saya tanya Ustaz. Adakah dengan tertanamnya dalam hati dengan sifat-sifat ihsan sesama makhluk, ia adalah salah satu membuka pintu-pintu rezeki buat seseorang Muslim? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa Encik Ismail Maisa bertemankan kicauan burung. Saya pun masih muskil lagi burung apa sebenarnya tu. Baik, tapi tak apa Ustaz, kita tak nak cerita pasal burung. Tadi pun Ustaz dah cerita pasal burung puyuh, kita nak raikan jawapan kepada soalan Encik Ismail kita. Kalau saya live dekat madrasah saya, memang akan dengar bunyi kicauan burung macam tu. Sebab tempat saya banyak burung. Hebat. Kadang-kadang kita duduk dalam kuliah, dia masuk terbang kat dalam tu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dia membawa barakah kan. Mudah-mudahan dia bawa binatang-binatang yang hadir masuk kat rumah kita sebagainya. Mudah-mudahan dia bawa barakah. Tapi kalau ular tu yang tu ada doa kot Ustaz. Kena tu betul-betul kita dia jauhkan daripada musibah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita menjaga hubungan kita sesama manusia, di antara yang Nabi SAW sebut, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dimurahkan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Macam mana kita nak sambung silaturahim kalau kita tidak ada sifat ihsan? Kadang-kadang nak menyambung silaturahim ni, kata Nabi SAW, bukanlah mencari sesuatu yang baru, bukan pergi cari orang yang kita tak kenal kemudian kita sambung. Menyambung silaturahim ini ialah dengan orang yang dulunya bersaudara kemudian terputus, kemudian disambung kembali. Itulah disebut sebagai menyambung silaturahim. Dan kadang-kadang yang terputus ini bukan sekadar jauhnya duduk, tetapi yang tersambung, yang terputus silaturahim ini ialah disebabkan bermasa muka atas segala isu, atau ada isu-isu yang tertentu. Maka seandainya tidak ada ihsan, macam mana nak tersambung kembali situasi ataupun Allahumma salli alaihi hubungan tersebut? Maka perlu ada rendah diri, perlu ada memaafkan, perlu ada perbincangan yang tidak membawa kepada pergaduhan sebagainya. Maka tuan-tuan, ini semua memerlukan sifat-sifat yang nama dia ihsan. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan sudah pasti dan terjawablah apa yang ditanyakan oleh Allahumma salli Encik Ismail tadi kan, bahawa subhanallah sudah pasti ihsan akan membawa kepada murahnya rezeki, rahmat dan kasih sayang Allah SWT terlimpah kepada orang yang ada ihsan dalam dirinya. Mudah-mudahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan. Dan berikutnya Fadil Ustaz juga sidang penonton, pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ilyas daripada Hitam Pulau Pinang. Ya, apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah sihat. Semoga Da'i Anas dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar sihat. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya rabbal alamin. Soalan saya di sini mengenai dengan ihsan terhadap haiwan. Baik. Ada satu peristiwa lah yang kita tahu ni, yang masyhur ni, seorang pelacur telah memberi minum kepada seekor anjing. Ya. Dia seorang pelacur yang melakukan maksiat. Ya. Tetapi memberi minum kepada anjing dan anjing itu menjadi sihat dan bergerak bebas. Tiba-tiba dia meninggal dunia, si pelaku yang memberi minum air meninggal dunia. Dan malaikat rahmat membawa dia pergi ke syurga. Jadi ada persoalan di sini, adakah syurga itu atas ihsan manusia terhadap haiwan dan bukannya amalan yang membolehkan kita masuk ke syurga? Dan soalan kedua mengenai dengan Jibril mendatangi Sayyidina Rasulullah SAW yang bertanya ke atas baginda tentang Islam, iman dan ihsan. Apa itu ihsan dalam perbincangan yang diutarakan oleh Jibril? Adakah ihsan itu
mengatakan melihat Allah dan kalau tidak melihat Allah, rasa Allah melihat kita. Huraian daripada Ustaz itu saja. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas Abu Bakar berkenaan dengan kisah yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang amalan yang akan memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW cerita tentang seorang yang dia subhanallah dahaga, terlampau dahaga. Lalu dia turun masuk ke dalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke dalam telaga. Dalam telaga, kemudian dia minum air daripada telaga tersebut. Tiba-tiba ada seekor anjing yang dahaga. Allahumma salli yang sangat dahaga, terjelil lidahnya, nampaklah dahaga sangat tu. Kemudian dia ambil apa dia ambil selipar dia ambil kasut dia tu, dia letak, dia gigit dekat mulut dia tu. Laki-laki inilah dia masukkan air, kemudian dia panjat telaga tersebut sambil dia letak tu, kemudian dia bagi minum dan akhirnya dia dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Lalu sallallahu alaihi wasallam, Nabi, para sahabat pun bertanya pada Nabi SAW, apakah kita berlaku baik kepada haiwan juga kita akan dimasukkan ke dalam syurga? Maka kata Nabi SAW, seorang yang berlakukan kebaikan kepada haiwan juga akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang lain, ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang digelar sebagai bapa kucing. Dia bertanya, aku bertanya daripada Ubaidillah bin Abi Rafi', dia bertanya, aku bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengapakah kamu ni digelar sebagai Abu Hurairah? Lalu dia menjawab, aku dulu memelihara kambing milik keluargaku dan aku dulu memiliki seekor anak kucing yang kecil. Pada waktu malam aku meletakkan di sepohon pokok dan pada waktu siang aku membawanya bersama denganku dan aku bermain dengannya. Maka orang ramai memberi kunyah kepadaku sebagai Abu Hurairah. Dan subhanallah, tuan-tuan, Allah Muhammad Muhammad ni nak cerita tentang macam mana manusia ni suka berbuat baik dengan binatang ni, dia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan ada seorang lelaki, bukan orang Islam, dia berjaya hidupnya, dikurniakan oleh Allah harta yang sangat banyak. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat sebenarnya, dia kata, Tuhan yang memberikan aku rezeki ini semua sebab apa? Sebab dia memelihara stray cats, stray dogs, binatang dipanggil apa? Kucing-kucing liar, anjing-anjing liar yang dapat homeless cat. Subhanallah, dan sungguh Allah gantikan dengan gantian yang lebih baik, tuan-tuan. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengancamkan kepada seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, neraka apabila apa? Dia membiarkan, dia membelah kucing dan tidak memberi dia dengan makanan. Dan soalan yang kedua tadi ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang apa? Tentang ihsan yang Nabi SAW sebut. Bila malaikat Jibril alaihissalam jumpa Nabi SAW, Nabi kata, akhbirni anil ihsan, kata malaikat Jibril, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Ini dua perekat ihsan dalam ibadat kita kepada Allah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ni, musyahadah dan muraqabah. Buat ibadat seperti kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat paling tidak kita duduk di peringkat yang kedua. Allah sentiasa melihat perbuatan kita tanpa sedikit pun terlindung, sama ada dalam ibadat kita ataupun urusan kehidupan kita pada setiap hari. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu antara jawapan yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam. Baik, Fadil Ustaz, banyak lagi para penonton akan kita kongsikan untuk topik pada pagi ini. Terus setia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita berbicara topik hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah. Kita membicarakan hadis yang ke-17, ihsan sesama makhluk, dan kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita di meja Tanya Ustaz pada pagi ini mengambil ruang dan kesempatan turut menzahirkan rasa duka cita dan takziah kepada mangsa-mangsa yang terkesan akibat banjir di Baling. Saya maklumkan semalam berlaku dan mudah-mudahan mereka yang diuji diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan yang lebih baik insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan topik kita pada pagi ini untuk kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dan berlaku ihsan kepada kedua ibu bapa adalah sangat dituntut di dalam Islam. Bagaimanakah untuk anak-anak itu menunjukkan ihsan mereka kepada ibu bapa yang telah uzur dan lanjut usianya? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya Allah Rabbi, terima kasih Mas Rifah atas soalan, masya-Allah Rabbi. Ini soalan yang terbaik, masya-Allah, antara soalan yang baik, masya-Allah, yang kita boleh ambil pengajaran daripada sifat ihsan yang kena ada dalam hati kita ni. Antaranya ialah kita berlaku ihsan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ihsan kepada walidain, kedua ibu dan ayah kita ni. Berbuat baiklah dan berlaku ihsanlah terhadap mereka. Di antara perlakuan ihsan kepada ibu bapa yang telah tua ialah yang pertamanya ialah menjaga dan jangan mengabaikannya. Jaga mereka, ambil peluang untuk kita menjaga. Tuan-tuan, subhanallah, kesian dekat ibu dan ayah kita kadang-kadang mereka jadi macam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bola sepak. Jadi macam bola sepak. Sepak sana, sepak sini, sepak sana. Dan subhanallah, antara di kalangan mereka ialah berusaha untuk menjaringkan gol. Menjaringkan gol. Minta apa? Bagi mati cepat-cepat sikit. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bila mak ayah dah tua, kadang-kadang sakit, kadang-kadang bedridden, apa yang ada dalam hati anak-anak? Anak-anak bergaduh, tuan-tuan. Anak-anak bergaduh, soalan asyik nak jaga ibu dan ayah. Aku sibuklah, aku kerjalah, hanglah jaga. Mula-mula tak apa, mula-mula berebut. Lama-lama dah mula Syed Somad ada dalam hati mereka apa ni? Bilalah nak mati dia ni. Sampai ke tahap macam tu. Jangan sampai macam tu. Biar mak ayah kita jadi bola rugby. Tak bola rugby, masing-masing berebut nak ambil. Sampai pekat-pekat, peluk-peluk, sampai susah-susah semata-mata nak ambil dan jaga ibu dan ayah kita. Jangan membiarkan mereka. Yang keduanya, bercakaplah dengan perkataan yang baik. Allah perintah dalam Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan bercakap walaupun perkataan sekalipun. Salih asyamat, tuan-tuan. Jadi subhanallah, tuan-tuan kena ingat, bila mak ayah kita duduk dalam posisi yang tua, dia makin sensitif. Perkataan, kadang-kadang tuan-tuan, mak ayah kita suka ulang perkataan yang sama. Dia cakap benda yang sama. Saat kita jumpakan kepada, atau ada yang Anas dulu ni, waktu kecil-kecil dulu ni, atau ada kadang jumpa kita, dia cakap benda yang sama. Tuan-tuan, buat seolah-olah tuan-tuan mendengarnya pada kali yang pertama. Itu sampai meraihkan sampai macam tu. Yang ketiga, jangan bebankan mak ayah kita dengan masalah yang kita hadapi. Catat dalam kitab tentang berbuat baik kepada ibu dan ayah ni ialah kalau kita ada masalah, boleh berkongsi tetapi jangan membebankan dia. Kalau dia telefon kita, Assalamualaikum, apa khabar ni, macam mana keadaan dekat Kuala Lumpur tu? Alhamdulillah mak tolong doa-doa lah, walaupun kita duduk dalam keadaan susah. Jangan, sebab apa? Sebab dia bukan boleh tolong kita kadang-kadang, tapi dia tak boleh tidur pada malam hari. Dia fikir pasal kita, dia, akhirnya menyebabkan dia sakit. Pergi dekat pasar, orang tanya macam mana anak hang dekat Kuala Lumpur tu? Allah, susah lah, pasal apa sedih sangat ni, aku tak boleh tolong dia. Akhirnya menyebabkan dia susah. Cuba bayangkan kalau orang tanya dekat kita, tanya dekat dia, Salih Asyik Muhammad, macam mana anak? Alhamdulillah dia okey. Walaupun kita susah, kita ceritalah yang kita duduk dalam keadaan kebaikan untuk tidak menyusahkan hatinya. Yang keempat, berdoalah kebaikan-kebaikan kepadanya siang dan malam, dan ia merupakan salah satu daripada jalan mustajabnya doa kita sendiri. Doa kepada ibu dan ayah jangan lupa. Mudah-mudahan 4 perkara ni kita lakukan kepada ibu dan ayah kita yang telah tua, menunjukkan sifat ihsan yang ada dalam hati kita. Wallahu a'lam. Bila Ustaz sebut tentang dinding harapan tu, kadang-kadang kata-kata ni satu doa Ustaz. Jadi walaupun kita di sini sulit kehidupan kita, tapi kita sebut saya okey, makna kata bila disebutkan oleh ayah kita, mak kita, satu doa untuk kita. Dan bila mudah-mudahan bila disebut itu, mudah-mudahan kehidupan kita benar-benar menjadi okey ataupun
seperti sedia kala, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi ingat kata-kata itu adalah satu doa. Dan berikutnya Fadil Ustaz dan juga sidang penonton di Facebook, kita ingin raikan soalan yang berikutnya. Muhammad Faizal bin Ahmad yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sifat ihsan merupakan salah satu daripada cabang iman? Dan yang kedua, apakah yang akan berlaku seandainya sebuah rumah tangga itu tiada sifat ihsan terhadap pasangan? Mohon penjelasan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, sifat ihsan kena ada dalam diri kita sebab Nabi SAW menyebutkan, Allah perintahkan dalam Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya salli ala sayyidina, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Surah An-Nahl ayat ke-90. Ihsan dituntut dalam beberapa perkara. Yang pertamanya, Said Somad, dituntut dalam kita melakukan amalan-amalan difardukan. Tuan-tuan buat catatan ni. Terima kasih tadi Muhammad Faizal tanya soalan yang sangat baik. Nombor satu sekali, kita buat ihsan ni dalam semua perbuatan-perbuatan amalan fardu. Yang kedua, kita kena ada ihsan dalam meninggalkan yang diharamkan. Yang ketiga, kita berbuat ihsan dalam muamalah kita sesama makhluk. Dan dengan adanya ihsan ini, dia merupakan titik akhir kepada kesempurnaan dalam kita memelihara adab-adabnya. Adab-adab apa? Adab-adab menunaikan yang fardu tadi, adab-adab meninggalkan yang haram tadi, adab-adab dalam kita bermuamalah sesama makhluk ni. Yang keduanya, Ustaz Somad, dia merupakan Ustaz Somad yang dia akan melengkapkan kesempurnaan pelaksanaannya. Bila kita ada ihsan, dia akan melengkapkan, menjadi kesempurnaan kepada pelaksanaan, melakukan yang wajib tadi ni, meninggalkan yang haram ni, dan kesempurnaan kepada bermuamalah sesama dengan makhluk. Jadi sekiranya kita melakukan semua perkara tersebut dengan ihsan, maka amalan-amalan tersebut akan diterima dan banyak ganjaran yang akan kita perolehi. Apabila hubungan dalam keluarga ini hilang sifat ihsan, maka akan hilanglah juga tiga perkara yang sangat diperlukan dalam rumah tangga, iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagaimana nak ada sakinah, ketenangan, kalau suami isteri tidak ada ihsan dalam hati? Bagaimana nak adanya mawaddah? Apa maksud mawaddah? Kasih sayang. Kunci nak bawa kepada kasih sayang, kena ada ihsan. Kalau tak ada ihsan, macam mana nak membunga kasih sayang? Dan yang ketiganya, Allahumma salli ala rahmah, terlimpahnya belas kasihan. Tuan-tuan, lagi sekali, kunci kepada belas kasihan bermula daripada ihsan. Kalau tak ada ihsan, tak akan ada belas kasihan. Maka tuan-tuan, hilang kenikmatan dalam rumah tangga yang Allah sebut dalam Quran. Tiga perkara paling important dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah dan rahmah, seandainya tidak ada ihsan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya, ya Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, bila sebut tentang ihsan ni, kita mungkin akan raikan beberapa hari saja lagi untuk kita melaksanakan ibadah korban. Mungkin sebagai tambahan, bila sebut tentang ihsan terhadap haiwan, Ustaz, kadang-kadang dalam bab sembelihan ni kita banyak lagi benda kita kalah, Ustaz. Adab-adabnya ataupun perkara dia terhadap haiwan, kita tak berlaku ihsan dengan sebenarnya. Jadi mungkin ada tambahan sikit pada Ustaz. Baik, subhanallah, tuan-tuan, demikianlah kita nak melaksanakan ibadah korban, bukan sekadar kita nak ikut orang, semua orang buat kita pun nak buat, bukan takat tu. Tapi kita nak ambil roh daripada ibadat korban yang nak kita lakukan. Tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita binatang korban tu untuk kita sebagai satu nikmat. Kita kena ingat, itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak melaksanakan ibadat korban itu juga sebagai salah satu daripada menzahirkan kesyukuran di atas segala nikmat yang telah kita dapat sepanjang tahun. Maka apabila dia ada kaitannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nak kurniakan, kita melaksanakan ibadat korban. Ibadat korban yang kita nak buat pun, itu pun nikmat kurniaan Allah kepada kita. Maka dalam keadaan kita mensyukuri nikmat, perlu kita jaga adab dan batas-batasnya. Kalau orang bagi dekat kita sesuatu, nah tolong ni hadiah aku bagi kat hang, mesti kita nak bagi, oh terima kasih, kita nak jaga elok-elok pasal apa? Ni hadiah orang bagi kat aku ni. Tapi Allah bagi dekat kita hadiah nikmat dalam bentuk korban yang nak kita laksanakan. Cuma tiba-tiba kita tak ada jaga adab-adabnya. Maka seolah-olah kita kurang ajar, ataupun kita dipanggil apa, tidak beradab dalam nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Maka belajarlah adab-adab juga dalam keadaan kita nak melaksanakan ibadat korban. Bukan sekadar nak melaksanakan ibadat korban, tetapi kita juga perlu ada ihsan dalam nak melaksanakan ibadat korban. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, baru-baru ni saya tertonton ada satu video
video dalam Reels ataupun TikTok macam tu lah. Seorang kanak-kanak dia mungkin datang dengan galas beg yang sebelah tu yang dia mungkin nak minta duit raya tu. Jadi bila dia diraikan sebegitu rupa dengan bahasa aliennya, orang tu rupanya nak prank dia, kenakan dia. Rupanya dia tanya macam dia cakap macam tu, dan budak tu tanya mungkin pakcik ni OKU ke. Jadi bila sebut tentang ihsan terhadap kanak-kanak ni, kadang-kadang kita suka kenakan kanak-kanak, Ustaz. Jadi dia pun apa kan, jadi dia pun pula macam tu Ustaz. Jadi kesianlah kita tengok keadaan macam membuli kanak-kanak ataupun hilang sifat ihsan kepada kanak-kanak. Kadang-kadang kita tengok mungkin dia bukan nak datang minta banyak pun, RM1 RM2 je Ustaz, tapi kita tak bagi pada dia. Ni nak raya pula ni Ustaz, mungkin raya haji pun orang bagi duit raya juga Ustaz, mungkin sedikit. Betul lah. Demikianlah tuan-tuan. Macam tu kita sebut. Kita letak diri kita pada tempat orang tu. Allah SWT tak kira lah siapa pun dia. Nabi SAW ajak dekat kita ni dengan akhlak yang baik. Allah akan membina satu istana dalam syurga, di puncak syurga, kepada orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan, dan akhlak baik ni berpunca daripada adanya ihsan dalam hati. Letak orang tu di tempat kita. Macam saya sebut di awal tadi, kalau kita tak suka orang tipu kita, kita jangan tipu orang. Kalau kita tak suka orang bercakap buruk-buruk tentang kita, kita jangan bercakap buruk-buruk tentang orang. Kalau kita tak suka orang maki kita, kita jangan maki-maki orang. Tuan-tuan, bahasa mudah kita sebut ni tuan-tuan, what you give you get back. Tu bahasa lagu kumpulan Scorpion. Cakap orang putih banyak ini Ustaz. Hari ni boleh tahan. What you give you get back. Apa yang kamu buat, kamu akan dapat balik. Dalam agama tu dia ajak macam tu. Maka tuan-tuan, kita tak mau benda tu berlaku pada kita, maka kita jangan buat benda tu pada orang lain. Dan itulah Allahumma salli alaihi dia panggil asas dan tapak kepada sifat ihsan yang kena ada dalam hati kita. Paling tidak payah-payah nak bercakap itulah, banyak sangatlah tafsiran ihsan macam-macam. Kalau kita tak mau orang buat kita, kita jangan buat kat orang. Kalau kita nak orang buat kita buat dulu kat orang. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, itu tajuk pada pagi ini hadis 45 Nawawi, hadis yang ke-17, ihsan sesama makhluk. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita. Dan kita ingin raikan lagi, mungkin kita ada sedikit ruang lagi di TV3 ini. Mungkin soalan terakhir, Ruby Abu Bakar Ruby yang bertanya di Facebook. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya untuk kita berbuat ihsan sesama makhluk tanpa membezakan ianya OKU ataupun tidak? Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW pun berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Mohon pencerahan Ustaz. Ya Allah Rabbi, tuan-tuan, tahu tak antara sebab pasal apa kadang-kadang hati kita ni tak khusyuk, solat kita tak khusyuk, tak sedap, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita tak rasa manis dalam ibadat, kita tak rasa lazat membaca Quran, kita tak rasa lazat berzikir. Tahu pasal apa? Kita hilang satu benda namanya kemanisan iman. Kita tak ada rasa manis iman. Kalau ada manis iman ni, kita akan bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu sebab kita rasa kelazatan dan kemanisan dia. Maka tuan-tuan, kata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang kalau ada 3 perkara ni dalam hati kamu, kamu akan mendapat kemanisan iman. Rasa lazat, sedap, syok dalam ibadat. Oh, seronok. Dan angkat tangan doa sekali-sekali tuan-tuan. Bukan doa bagi kaya saja, sihat tu badan saja. Pernah tak kita doa, ya Allah bagilah aku rasa khusyuk dalam sembahyangku? Tak pernah pun kita minta macam tu nah. Tak pernah. Cerita para sahabat tu sedap, kita tak pernah rasa. Nak dapat kemanisan iman ni ada 3 perkara. Yang pertama, ayakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain pada keduanya. Yang lain semua duduk bawah. Nombor 1 sekali, utama puncak sekali ialah cinta pada Allah dan Rasul. Yang kedua, yang ni lah, part ni lah yang nak kait dengan soalan Ruby tadi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa dia? Dia mencintai saudaranya dan tidaklah dia cintai melainkan semata-mata kerana Allah SWT. Dia cinta kat saudara dia bukan sebab apa-apa, bukan sebab dia handsome. Dia cinta bukan sebab dia baik, bukan sebab dia tu jenis cakap lembut, bukan sebab suka tolong orang. Tak. Asalkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia saudara se-Islam kita. Yang kita perlu berbuat baik dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Itu batasan kasih tu. Apa saja yang kita nak kat kita ni kebaikan, kita nak kebaikan tu ada pada saudara kita. Ni yang duk tengok Ustaz tiap hari duk bersila depan TV ni untuk apa? Nak dapat ilmu Ustaz dan masuk syurga. Ada kawan kita semayang pun tak kerti lagi. Dan kita biar aja kat dia.
Ini pasal apa duk tengok Ustaz ni? Oh, takut ya Ustaz, takut masuk neraka. Kami nak tutup aurat dengan sempurna. Ada kawan kita tak tutup aurat dengan sempurna lagi. Tak tahu lagi macam mana nak pakai tudung sempurna. Apa yang kita buat? Takkan kita nak biar dia macam tu? Tuan-tuan, ihsan. Sallallahu alaihi Muhammad, kasih sayang tu, belas kasihan tu kena ada. Maka tuan-tuan, Allah SWT, kita lakukan apa sahaja usaha dalam hidup kita untuk kita mengeluarkan dia daripada kejahilan, memasukkan dia sama-sama dengan dalam usaha kita untuk kita masuk ke syurga Allah SWT. Tak kira siapa pun dia. Tak kira siapa pun dia. Dia orang yang sihat, dia orang yang kaya, dia orang miskin, hatta orang OKU sekalipun tidak ada bezanya asalkan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan saudara ini juga termasuk orang-orang yang belum Islam sebab dia bersaudara daripada anak keturunan Nabi Adam AS yang kita perlu berusaha untuk memasukkan dia, mengenalkan dia dengan Islam supaya dia dapat masuk syurga Allah. Yang ketiga, nak dapat kemanisan iman itu, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ada sifat yang disebut sebagai apa? Kemanisan iman dan terhasil daripada kasih sayang sesama makhluk ini, insya-Allah. Mudah-mudahan jawab, wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Saudara sedang penonton, membalas kejahatan dengan kejahatan itu zalim namanya. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Namun membalas kejahatan dengan kebaikan itulah akhlak yang mulia. Renungkan dan selamat bermuhasabah. Saudara, kita akan tamat di TV3 untuk siaran pada pagi ini. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setiap menonton di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan masih lagi kita di studio pada pagi ini bersama tetamu undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, untuk kita menyambung perbincangan topik kita, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-17, ihsan sesama makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, terima kasih atas kesudian mengajukan soalan dan juga yang telah menghubungi kami di talian bebas tu dan juga mengantarkan menerusi Facebook. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, soalan yang berikutnya untuk kita raikan menerusi sahabat Facebook kita, Zuhara, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ihsan sesama jiran. Bolehkah kita membahagikan daging korban kepada jiran yang bukan Islam dengan alasan memuliakan mereka sebagai jiran? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, Allah. Terima kasih Zuhara atas pertanyaan tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah nak buat ibadat korban ni kan, masing-masing pun dah, tuan-tuan buatlah korban, buat korban. Niat nak buat korban, walaupun yang kalau rasa macam dekat Malaysia ni kok mahal sangat ke, tengoklah tang-tang mana pun yang kita boleh buat yang murah-murah, package kita nak train diri kita untuk buat korban. Allah tak minta setiap bulan, Allah minta setahun sekali je. Allah bagi nikmat, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Telah kami kurniakan kepada kamu nikmat yang sangat banyak, maka solatlah kepada Tuhan kamu dan laksanakan ibadat korban. Jadi kita kena azam untuk buat setiap tahun. Dia bukan dalam korban ni bukan cerita tahun lepas dah buat dah, tahun sebelum dah buat dah, tahun ni tak mau buat lah. Dia tahunan, dia sunat muakkadah yang setiap tahun kita kena buat. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi pada kita ni kelapangan rezeki. Kalau satu keluarga, satu bahagian dah buat, dah madai dah untuk terangkat sunat kifayah kepada keseluruhan ahli keluarga tersebut. Jadi memadai dengan satu bahagian korban sahaja. Dan bila kita buat korban, ada tiga bahagian yang kita, pertamanya bahagian untuk fakir miskin, ini bahagian yang wajib. Ini bahagian wajib mazhab Syafi'i, wajib kena ada, kalau tidak sah korbannya.
Yang keduanya ialah untuk hadiah ataupun kita hadiah kepada orang-orang ataupun ahli keluarga kita ataupun jiran-jiran kita untuk kita kongsikan makan beramai-ramai. Dua. Yang ketiga ni untuk ambil bawa balik sikit untuk ahli keluarga kita ni. Salih alaihi wasallam bawa balik sikit. Tu. Jadi yang ni untuk ambil berkat daripada daging korban yang kita buat. Yang bahagian bagi dekat orang tu, boleh tak kami bagi kepada orang-orang yang bukan Islam? Ada jiran sebelah tu orang bukan Islam, dia tu baik dengan saya apa semua. Dah macam family dah macam family dah. Kalau kami buat masak daging duk tengok kami sembelih, takkan tak main hantar sikit pun apa sebagainya lah. Baik, kita nak tengok dulu apa pendapat ulama berkaitan dengan pembahagian daging korban kepada orang bukan Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang pertamanya tuan-tuan, kita berpegang kepada pendapat muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab pegangan kita di Malaysia ini, kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i ialah haram hukumnya memberikan daging korban atau akikah kepada golongan yang bukan Islam. Saya lebih selesa sebut belum Islam kot, sebab tanggungjawab kita untuk berusaha membawa mereka kepada Islam. Doa-doa supaya mereka masuk Islam. Mudah-mudahan kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi muktamadnya sallallahu alaihi wasallam haram hukumnya kerana ibadat korban itu ialah satu tuntutan ibadah berbentuk ta'abbudi yang mengkhususkan keterlibatannya hanya kepada orang Islam sahaja. Namun begitu, ada pendapat-pendapat daripada ulama yang lain, antaranya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memberikan keringanan rukhsah kepada kafir zimmi Salih Muhammad yang miskin agar mereka diberikan daging korban. Ini juga pendapat Imam Hasan Al-Basri. Mazhab Maliki berpendapat makruh hukumnya memberi makan kepada Yahudi dan Nasrani. Mazhab Hambali berpendapat hukumnya harus dihadiahkan kepada orang kafir daripada daging korban yang sunat. Adapun yang wajib tidak diharuskan. Apa yang kita boleh buat, tuan-tuan, saya ingat, kalau rasa kita nak keluar daripada khilaf tersebut, kita nak pegang dengan mazhab kita Imam Syafi'i, tuan-tuan tak salah untuk tuan-tuan pergi beli daging ekstra yang tidak ada kaitannya dengan korban kita, yang kita serahkan kepada mereka dalam keadaan kita tak perlu nak cerita yang ni daging korban kan, ni bukan korban kan, sekadar nak meraihkan mereka dan tidak merasa terpinggir dengan apa yang sedang kita raikan sekarang ni, iaitu Hari Raya Aidiladha. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Selesai masalah Ustaz. Allahu akbar. Nanti bagi sardin pula kan. Ayah ni lagi ni makan sardin tuan jangan macam tu. Mengharmonikan suasana Ustaz dalam keadaan masyarakat majmuk kita. Baik. Jadi mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya, dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian pada ketika ini untuk kita raikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan tajuk korban ya. Iya, saya nak ingin bertanya, ingin tahu biar tahu jangan keliru. Kita buat korban niatnya memang diwajibkan nak diagihkan kepada fakir miskin kan. Tetapi di kawasan kita ni, di daerah tempat kita ni memang tak ada orang miskin lah. Nampaknya semua orang kaya, banglo besar, kereta besar, mewah semuanya kan. Jadi kita menuju ke Kampung Ulu yang agak jauh sedikit lah, sebab itu berdekatan dengan kampungan orang asli. Kita agih-agihkan daging kurban itu kepada saudara baru yang baru masuk Islam. Bolehkah buat begitu? Sebab kita tidak memberi kepada jiran-jiran yang dekat, sebab jiran-jiran kita semuanya orang-orang kaya. Apakah itu bolehkan Ustaz? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Rohani dari Banting, Selangor bertanya. Ini kadang-kadang itulah situasi yang berlaku. Kadang ni semua Allah Ta'ala bagi rezeki semua lebih belaka, insya-Allah, tak ada yang susah. Jadi pergi pindah ke kampung sebelah Ustaz. Baik, Allahumma salli. Okey, Allahumma salli. Tuan-tuan, bagus soalan ni. Masya-Allah, terima kasih Kak Siti Rohani yang bertanya kepada soalan. Baik, menurut ulama mazhab Syafi'i, tidak semua daging korban haram dipindahkan daripada kawasan seseorang itu bermukim. Bila kita buat korban, dia ada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian kepada kita untuk kita ambil buat balik sikit. Ambillah sikit untuk sekadar nak mendapatkan keberkatan daripada daging korban yang kita buat. Yang kedua, yang kita agihkan sesama kita ni, salat semak yang disebut sebagai Allahumma salli ala Muhammad, hadiah. Yang ketiga ialah bahagian yang wajib, iaitu bahagian kepada fakir miskin. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, bahagian yang tak boleh dikeluarkan daripada qaryah kita tu, sallallahu alaihi wasallam, kawasan kita tu, ialah Allahumma salli ala Muhammad, daging yang diperuntukkan kepada fakir miskin. Adapun yang lain, bahagian yang kita punya boleh bawa keluar.
bahagian yang hadiah tu boleh bawa keluar. Yang bahagian orang miskin tu tak boleh nak bawa keluar. Kata Syekh Syatul Al-Bakri dalam kitabnya, dia kata dilarang memindahkannya, iaitu daging korban sama ada daging korban sunat atau wajib. Yang maksud korban sunat ialah haram memindahkan daging yang wajib disedekahkan daripadanya. Menurut mazhab Syafi'i juga wajib disedekahkan daging korban sunat yang mentah walaupun sedikit kepada fakir ataupun orang miskin. Iaitu si pengorban tidak boleh makan atau ambil kesemuanya. Jika tidak, ibadat korban itu akan dianggap tidak sah dan menjadi sedekah biasa sahaja. Menurut pendapat yang muktamad dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, sallallahu alaihi Muhammad, wajib sedekah sebahagiannya walaupun dengan sebahagian yang sedikit daripada dagingnya, yang mana ia boleh dianggap sebagai penamaan sedekah kepada si fakir miskin. Allahumma salli alaihi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, daging korban yang haram dipindah di sisi mazhab Syafi'i, Allahumma salli alaihi, ialah kita keluarkan daripada qaryah kita ini, tak boleh bawa keluar, ialah yang Allahumma salli ala Muhammad untuk daripada fakir miskin tu. Tuan-tuan, kalau kita ikhtiar cari, insya-Allah kita akan berjumpa dengan orang miskin yang duduk di sekitar kita. Insya-Allah, biiznillah. Bismillah. Tuan-tuan kena ikhtiar sikit je. Kami pun berhadapan dengan benda yang sama bila kami buat. Endapnya saya duduk dalam mesyuarat tu, saya sebut, cuba kita ikhtiar cari, ada tak? Endapnya tuan-tuan kita akan berjumpa. Rupa-rupanya, tuan-tuan jangan letak miskin tu semata-mata, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak ada kereta, dia tak ada apa-apa. Kadang-kadang duduk kita di bandar, ada orang disebut sebagai miskin bandar. Kemampuannya terhad, walaupun dia ada gaji, tapi dia duduk pada posisi miskin bandar. Tuan-tuan, carilah orang ni dan ikhtiarlah untuk kita bagi dekat dia. Katalah tempat kita memang langsung tak ada, dalam qaryah tau, qaryah besar ni, qaryah ni bukan dalam tempat kita, bukan masjid tu, qaryah tu besar tu. Cari, insya-Allah tentu akan jumpa. Tak ada sangat, barulah kita berpegang dengan pendapat Salih Al-Ahmad yang lain yang membenarkan untuk kita keluarkan daripada Salih Al-Ahmad bila dah langsung tak ada tu. Biasanya tak ada. Tapi saya nak sebut, ikhtiarlah dahulu untuk kita carikan, biiznillah. Insya-Allah tuan-tuan akan berjumpa ada orang yang memerlukan dalam kawasan qaryah kita yang besar itu, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab tuan-tuan sekalian apa yang nak saya sampaikan tu, insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan kadang-kadang Ustaz, bila sebut sikitlah pasal hukum makam korban ni Ustaz, kita bagi daging tu kepada tukang sembelih, bagi portion dia tu sikit Ustaz, mungkin sebagai ilmu untuk kita bersama hari ni Ustaz. Haram hukumnya apabila seorang menyembelih mengambil daging sebagai upah. Tak boleh dia sembelih daging kemudian dia ambil upah, tak boleh. Yang bolehnya ialah pada dia ambil bahagian sedekah tadi ni atau bahagian hadiah tadi. Ni ambil ni pasal apa ni? Ambil bahagian hadiah, bukan ambil upah Upah tak boleh. Tapi ambil daging ni. Yang ni bahagian hadiah yang semua-semua pekat-pekat dapat seorang sikit, ambil satu beg tu dia pun ambil sekali. Yang tu boleh. Yang tak boleh ialah kita menamakan dia sebagai upah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita yang sama-sama kita bakal melaksanakan ibadah korban tak lama lagi. Dan para penonton, banyak lagi akan kita bicarakan untuk topik pada pagi ini. Jadi terus setia menonton Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Kita sedang berada pada bulan Zulhijjah yang mempunyai beberapa kelebihan dan kemuliaan. Mungkin antara kita ramai yang tak perasan ataupun yang selalu lupa, termasuk saya. Jadi antara 3 atau 4 keistimewaan bulan Zulhijjah Ustaz nak kongsikan pada para penonton. Yang pertama, pada bulan ini adalah disempurnakan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dalam surah Maidah. Baik, dan yang kedua adanya hari yang disebutkan ibadah korban adanya pada bulan Zulhijjah ini. Dan yang ketiga iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan puasa. Kerana apa? Puasa pada bulan Zulhijjah ini mampu menghapuskan
dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan adanya detik ataupun saat mustajabnya doa, iaitu ketika wukuf ataupun pada hari Arafah, Ustaz. Jadi jangan kita lepaskan peluang di bulan Zulhijjah ini. Bagi yang belum bagi nama untuk korban, Ustaz, masih lagi ada kesempatan, masih ada masa lagi, insya-Allah para penonton. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita teruskan perkongsian hadis 40 Imam Nawawi, Fadil Ustaz Jafri telah pun bersiap sedia untuk kita tamatkan. Tapi sebelum itu, Ustaz, ada lagi soalan kita kena raikan ni, Ustaz. Di Facebook, sahabat kita yang bertanya, Wan Amir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah ihsan sesama makhluk juga termasuk terhadap tumbuh-tumbuhan? Contohnya seperti orang dulu-dulu akan mentakik atau memotong batang pokok supaya pokok itu mengeluarkan buah. Bukankah pokok itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz Dai, masya-Allah. Dalam ada paku pokok tanpa iklan, Ustaz. Ini respon, Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allah jadikan, ya, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, betul tu. Terima kasih Wan Amir, salli ala Muhammad, atas soalan yang sangat baik ini, masya-Allah. Adakah terhad kepada makhluk manusia, binatang saja, pokok-pokok macam mana? Ya, termasuk seluruh alam ni yang Allah jadikan ni, semua makhluk Allah yang perlu kita ada sifat ihsan dengannya. Jangan duk pergi tebang pokok tanpa sesuka hati. Jangan dulu rosakkan alam sesuka hati kita ni. Ini semua kena ada sifat ihsan dalam hati kita. Tetapi subhanallah, pokok-pokok ini pun ataupun benda-benda makhluk Allah, dia ada fungsi-fungsi dia yang tertentu. Bukan sekadar fungsi itu Allah jadikan sallallahu alaihi Muhammad untuk dia panggil apa ni, untuk perjalanan alam ni jadi sempurna, bahkan dia mempermudahkan urusan manusia. Sebagai contoh, pokok ni dia mengeluarkan buah. Buah tu untuk manfaat pada manusia. Pokok tu jadikan kayu. Kayu tu untuk dijadikan rumah-rumah, tempat duduk manusia, sebagai contoh. Pasir itu ada, saya sama. Jadi pasir ini digunakan untuk buat simen lah, apa manfaat-manfaat yang kita manusia boleh ambil manfaat daripada makhluk yang dicipta Allah. Antaranya tuan-tuan sekalian, saya sebagai contoh lah, kata Ustaz tadi ni, nak letak signboard, lekat signboard dekat pokok-pokok sebagainya. Mungkin itu juga salah satu ada fungsi pokok tersebut. Cumanya saya demikian juga, jagalah adab-adab dalam keadaan kita berurusan dengan makhluk Allah yang lain ini. Sebagai contoh tadi ni, jangan tebang pokok sewenang-wenangnya. Kalau ada pokok yang nak ditebang, pastikan ada juga pengganti-penggantinya nanti, supaya nanti ada anak-anak kita akan mengambil manfaat daripada pokok tersebut. Saya terbaca satu artikel ataupun terdengar satu perbincangan menyebutkan bahawa kita sekarang ni, manusia di dunia ni, telah menggunakan sumber alam ini melebihi daripada yang sepatutnya dah lebih daripada yang sepatutnya. Overuse. Dan kita sekarang ni dah ambil bahagian anak-anak kita, dan mungkin dah mencecah pada cucu kita dah. Sepatutnya kita ada label kita ni daripada buat kajian, subhanallah tuan-tuan. Dan ini merupakan Allah SWT, apa yang telah kita lakukan yang tidak ada sifat ihsan. Membotakkan bukit-bukit dan sebagainya tanpa diganti. Saya tengok dekat negara Eropah, apa yang mereka buat? Mereka ambil satu tender kawasan untuk dipembalakan. Dalam tempoh pembalakan tersebut, dia menggantikan pokok-pokok yang baru. Dalam tempoh beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, pokok-pokok ni akan besar, dia akan tebang balik, tapi dia akan ada tanam pokok-pokok. Maka benda ni akan berterusan. Maka tuan-tuan saya semat, walaupun dalam keadaan bermuamalah dengan makhluk Allah yang namanya pokok ataupun alam ni, perlu ada adab dan perlu ada ihsannya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Aktiviti penanaman semula pokok saya tu kempen, Ustaz. Dan di negara kita pun alhamdulillah masih lagi diteruskan kempen tersebut. Dan berikutnya Fadil Ustaz, soalan juga datang daripada sahabat Facebook kita, Muhammad Hafizi Hafiz bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, Ustaz, adakah dengan menjamu orang makan seperti di kedai atau restoran dengan membayar apa yang dimakan untuk beberapa pelanggan tanpa pengetahuan mereka merupakan salah satu cara ihsan juga, walaupun kita tidak kenal dan tidak mengira status mereka? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Lepas ni Ustaz boleh praktikkan untuk saya, Ustaz, insya-Allah. Allah Rabbi. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli alaihi, ayu islami khairan, sahabat tanya, apakah orang Islam yang paling baik? Islam yang paling baik sekali ni, kata Nabi SAW, it'amut ta'am, bagi makan. Dan beberapa hadis yang lain Nabi SAW cerita tentang kelebihan-kelebihan memberi makan kepada orang. Tuan-tuan, orang nak jadi orang Islam yang paling baik, bagi orang makan. Tuan-tuan, dan yang paling cantik, setiap hari kita sedekahkan makanan kepada orang-orang
sama ada dia memerlukan ataupun tidak. Betul. Dalam bab bagi makan, tuan-tuan, tak semestinya orang miskin. Bab bagi makan boleh bagi kepada siapa saja. Betul. Tuan-tuan, pagi-pagi dekat balik pada masjid, tuan-tuan, balik pada masjid maya subuh tu, tuan-tuan singgah pergi beli roti canai kat isteri kita ke apa, kat anak kita kat rumah. Dan sampai kat kedai tu tengok ada orang duk makan. Yang makan ni geng-geng masjid pakai ketayak, pakai kopiah apa semua. Kan? Ataupun yang makan ni ialah petugas polis ke, pembersihan dan sebagainya. Pembersihan ke, betul. Bomba ke. Siapa-siapa lah, siapa-siapa kita. Tuan-tuan pergi dekat kaunter tu, tuan-tuan bagi tahu dekat kaunter tu, tu meja tu saya bayar. Meja tu saya bayar. Kita tolong kira Ustaz. Semua RM80, 90 sen. Ui, mahalnya. Pasal apa mahal sangat? Dia bungkus sekali. Tukar meja lain. Bagi saya bayar. Tuan-tuan, tak mahal ya. Kalau setakat orang makan balik masjid tu, tuan-tuan, paling tidak RM5, RM10 je. RM5, RM10. Tak lari bajet Tak lari bajet lah. Tuan-tuan, semua Allah selamat, tuan-tuan. Dan jangan bagi tahu siapa-siapa bayar. Jangan bagi tahu dia. Nanti orang tanya tu, bagi tahu tu. Oh, tunjuk isyarat pula kat kawan. Dia apa guna buat telefon ke apa, tak ada. Diam-diam tuan-tuan akan rasa kenikmatan dia. Tuan-tuan akan rasa bagaimana nanti Allah akan menggantikan kepada tuan-tuan dengan gantian yang lebih baik. Jadi orang yang paling baik, dan dia merupakan salah satu daripada sifat ihsan yang ada dalam hati kita ni, tuan-tuan. Mempermudah. Tuan-tuan bayang nanti dia akan angkat tangan doa dekat kita. Mudah-mudahan dia akan jadi kebaikan kepada kita dunia hingga akhirat. Wallahu alam. Dan sedikit respon Ustaz juga para penonton tentang kita menggunakan api, kita bakar haiwan-haiwan yang disebut makhluk rosak dan sebagainya, Ustaz. Bagaimana Islam memandang perkara ini, Ustaz? Sungguh tuan-tuan, Allahumma salli Ahmad, ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Ahmad, larangan membakar dengan api. Ada sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi subhanallah, yang pertamanya, ada haiwan-haiwan yang kita tak boleh bakar ke? Memang semua tak boleh? Mari kita tengok apa maksud. Ada sebuah hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allahumma salli Muhammad, bahawa Nabi SAW telah mengizinkan membakar dengan api, kemudian melarangnya dan menjadikan dia salah satu daripada perkara yang sangat tegas dan teguh dalam amalan dan ihsan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, jangan kamu la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wajal, janganlah kamu mengazab dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi petunjuk bahawa Nabi SAW telah melarang kita melakukan perkara-perkara yang menggunakan api. Sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, dia kata kami pernah bersama dengan Nabi SAW dalam melewati satu perkampungan semut. Busut lah tempat perkampungan semut ni, busut semut tu. Lalu busuk ni dah telah terbakar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, tidak patut bagi seorang manusia untuk mengazab dengan azab Allah SWT. Menggunakan api untuk mengazab ini adalah milik Allah SWT. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, sebagian ulama mengatakan bahawa, ada beberapa di kalangan alim ulama menyebutkan bahawa hukumnya makruh walaupun terhadap serangga-serangga. Tak boleh. Tengok, Ibrahim An-Nakhai berkata, membakar kalajengking adalah satu perbuatan seumpama memotong ataupun mencincang. Imam Abu Darda, Ummu Abu Darda telah melarang membakar kutu dengan api. Dia cabut kutu dia coyak kat api. Tak boleh. Yang Ibrahim An-Nakhai menyebut, Imam Ahmad berkata, yang ni part ni lah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan dibakar ikan di atas api. Jam kita. Jangan bakar ikan, kita nak makan ikan bakar tu apa? Subhanallah. Rupanya tuan-tuan, jangan dibakar ikan di atas api sedangkan dia masih hidup. Yang empat tu hidup lega sikit, alhamdulillah. Jadi katanya lagi, belalang juga lebih mudah terbakar justru tidak mempunyai darah. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, itu demikian beberapa larangan dalam keadaan kita sallallahu alaihi wasallam nak, walaupun nak bunuh binatang tersebut, tetapi ada larangan yang menggunakan api. Carilah jalan-jalan yang lain untuk kita membunuh atau binatang-binatang yang boleh bawa kepada mudarat ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi satu panduan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan berikutnya kita raikan, Ustaz. Ada lagi soalan menerusi Facebook, Fatimah Ayub yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Ustaz, adakah dengan berbuat ihsan dan kebaikan kepada sesama makhluk juga menjadi punca terbukanya pintu-pintu rezeki untuk diri kita dan keluarga? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru, Ustaz. Allahu Rabbi. Terima kasih Fatimah Ayub. Nabi SAW sebut, Muhammad, barang siapa yang menyayangi maka dia akan disayangi.
Siapa yang menyayangi penduduk bumi, saya penduduk langit akan menyayanginya. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia mengundang rahmat belas kasihan Allah dalam kehidupan kita kepada orang yang ada rahmat dan belas kasihan dalam kehidupan dia sesama makhluk. Tuan-tuan, menjaga kucing-kucing yang duduk dekat Allahumma salli ala Muhammad, duduk jalan sana sini. Kita ambil letak makanan sikit salli ala Muhammad untuk bagi dia makan. Ada pahala tak? Allah akan bagi pahala dekat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dalam makhluk macam tu buat ada pahala, apatah lagi sesama manusia. Kita jaga pokok, tanam pokok, Allahumma salli ala kata Nabi SAW, tanam pokok. Burung mai makan daripada buah tu, itu sedekah untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ulat-ulat pergi ambil makan daun-daun tu, sedekah kat kita. Manusia pergi ambil buah tu untuk makan, sedekah kat kita. Hatta kata Nabi, buah yang dicuri juga merupakan sedekah bagi kita. So itu, pergi tengok-tengok kita duk geram balut elok dah, duk tunggu nak buah masak aja. Musang Kings tu kan, saudara-saudara, Musang Kings balut elok dah. Tengok-tengok pergi esok tinggal getah je. Tak itu geram lah. Subhanallah, dan itu juga dikira sedekah. Apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk meraihkan makhluk Allah yang lain, dia mengundang belas kasihan, rahmat dan kasih sayang Allah terhadap kita. Maka berlaku ihsanlah, maka Allah akan ihsan terhadap kita mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Macam bab korban saya sebut tadi lah, kita dah selesai dari tempat kita, ada lebihan rezeki kita, jadi kita bawa ataupun kita jamu orang, bukan sekadar kita buat korban, bahkan kita membantu pula orang yang mungkin sangat memerlukan daging dan sebagainya. Ini satu perkara yang baik Ustaz, dan mungkin sebagai pelan tindakan akhir Ustaz, dan juga kesimpulan, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton pada pagi ini Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Ustaz Muhammad, mungkin nak menjawab sikit daripada apa yang kita sebutkan tadi. Bila ada masalah tempat kita ni dah penuh dah tak ada orang miskin sebagainya, apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Kita buat korban di tempat orang miskin tersebut. Kita buat dekat situ, maka tak ada isu lagi mengeluarkan daging. Sembelih di situ. Sembelih kat situ. Jadi tak ada isu lagi mengeluarkan daging daripada qaryah tersebut kepada qaryah yang lain, kepada fakir miskin kan. Dan tuan, sallallahu alaihi wasallam, berihsanlah, berlaku ihsanlah kehidupan. Maka Allah akan mengasihani kita dan manusia seluruhnya juga akan mengasihani kita. Kita sangat mengharapkan doa daripada manusia yang lain yang baik-baik terhadap kita. Sifat sombong yang ada dalam diri kita, angkuh dan takabur yang ada dalam diri kita hanya mengundang kebencian manusia dan mengundang doa-doa yang buruk daripada makhluk Allah yang lain. Maka tuan-tuan, berlaku baiklah, berlaku ihsanlah, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kita akan mendapat doa yang baik daripada manusia dan doa yang baik daripada para malaikat mudah-mudahan. Jadi manfaat kepada saya dan manfaat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi untuk perkongsian pada pagi ini, dan kita mengundang keberkatan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah taala memberkati kita di bulan Zulhijjah ni Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi diucapkan banyak terima kasih pada Fadil Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang baik kepada Fadil Ustaz, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita khusus dalam tanya Ustaz, dan mudah-mudahan dikurniakan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, esok sebagaimana biasa Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran untuk tajuk fik tempahan dalam jual beli. Jadi kita akan bersama dengan Dai Azril selaku moderator dan juga Fadil panel undangan kita Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Para penonton, esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.